Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke UT Empire Channel. Terima kasih kepada anda semua kerana telah sudi melayari saluran YouTube ini. Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk tekan like, komen, subscribe dan tekan butang loceng. Jom kita saksikan paparan video kali ini. Coronavirus (COVID) adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Terdapat beberapa jenis coronavirus seperti Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS) dan Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus (MERS-CoV). Coronavirus terbaru yang ditemui di China adalah COVID-19. Pada 23 Januari 2020, kita dikejutkan dengan berita penularan COVID-19 yang telah diisytiharkan sebagai suatu penyakit global mula memasuki Malaysia dengan kes yang pertama dikesan positif pada tarikh 3 Februari 2020. Kes ini berlanjutan sehingga 22 kes positif COVID-19 yang dilaporkan pada gelombang pertama ini. Setelah 11 hari tiada kes baru dilaporkan, gelombang kedua COVID-19 mula menyerang kembali pada 27 Februari 2020. Bagi gelombang kedua sehingga 4 Mac 2020, terdapat sebanyak 28 kes positif COVID-19, iaitu kes ke-23 sehingga kes ke-50 yang telah dilaporkan. Kementerian Kesihatan mengesahkan sebanyak 14 lagi individu positif COVID-19 pada 4 Mac 2020 dalam masa sehari. Setelah dikenal pasti gelombang kedua ini berpunca daripada pesakit ke-26 dan kesemua 14 kes yang positif mempunyai kontak yang rapat dengannya. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 50 kes. Virus ini berjangkit daripada manusia ke manusia menerusi sentuhan. Kalau saudara-saudari bergerak ke sana sini, apatah lagi bersesak di tempat awam, kemungkinannya untuk bersentuhan itu adalah tinggi sekali. Tetapi jika saudara-saudari masih bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, berkemungkinan saudara-saudari bersentuhan dengan orang lain. Jadi tolonglah, saya merayu sekali lagi, duduklah diam-diam di rumah. Stay at home and protect your family and yourself. Kerajaan memandang serius situasi semasa ancaman virus berbahaya ini, terutama perkembangan gelombang kedua. Keutamaan kerajaan pada masa ini adalah untuk mencegah penularan baru wabak ini yang dibimbang akan menjangkiti lebih ramai rakyat. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Untuk itu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan fasa pertama yang telah bermula pada 18 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Namun, tindakan ini mesti diambil oleh kerajaan untuk membendung penularan wabak COVID-19 yang berkemungkinan meragut ramai nyawa rakyat negara ini. Kita telah melihat peningkatan wabak COVID-19 secara mendadak daripada puluhan orang yang dijangkiti virus ini kepada ribuan orang dalam masa yang singkat di beberapa buah negara lain. Kini, kerajaan Malaysia telah menyambung Perintah Kawalan Pergerakan dari fasa 1 sehingga ke fasa 5 yang dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan akan berakhir pada 9 Jun 2020. Jumlah kes baru pada 10 Mei 2020 hari Ahad adalah sebanyak 67 kes dengan 96 kes yang sembuh dan menjadikan jumlah keseluruhan kes adalah sebanyak 6,656 dan jumlah kes yang sembuh menjadi 5,025 kes dengan jumlah kematian sebanyak 108 kes. Dalam tempoh ini ada beberapa perayaan utama yang lazimnya akan melibatkan pergerakan orang ramai, iaitu Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Jadi saya nak mengingatkan saudara-saudari tentang larangan pergerakan antara negeri yang masih berkuat kuasa dalam tempoh ini. Ini bermakna
Minta maaflah banyak-banyak dan saya mohon ampun demi untuk menjaga keselamatan dan kesihatan kita semua. Perjalanan balik kampung merentas sempadan negeri untuk tujuan berhari raya tidak dibenarkan. Saya tahulah ramai yang agak sedih tak dapat balik berhari raya di kampung bersama keluarga. Bersabarlah. Bila keadaan kembali pulih sedikit masa lagi, saudara-saudari bolehlah balik ke kampung halaman menziarahi ibu bapa dan sanak saudara. Stesen-stesen TV dan radio bolehlah mainkan lagu Dendang Perantau sekali-sekala. Kalau dimainkan selalu, saya pun berasa sayu juga. Mainkanlah lagu-lagu hari raya yang boleh menceriakan suasana. Saya tengok dalam YouTube ada lagu Nyanyi Kelik Lawe. Ini orang Kelantan. Lagu ini pun okeylah. Tapi ini tidak bermakna kita tak boleh menyambut perayaan Aidilfitri, pesta keamatan atau hari gawai. Ziarah menziarahi dibenarkan dalam kalangan jiran terdekat dan keluarga yang tinggal dalam negeri yang sama dengan had maksimum 20 orang pada satu-satu masa. Jadi tak perlulah buat jamuan besar-besaran ataupun rumah terbuka. Setiap keluarga hendaklah mematuhi SOP kesihatan seperti penjarakan sosial, pemakaian penutup mulut dan hidung dan amalan kebersihan kendiri seperti penggunaan hand sanitizer sepanjang sambutan perayaan ini, dan pastikan rumah sentiasa bersih, basuh pinggan mangkuk, sudu garpu, periuk, belanga dan lain selepas digunakan untuk menjamu tetamu yang hadir. Kementerian Kesihatan juga menyarankan agar saudara-saudari elakkan daripada berada di tempat yang sesak atau tempat yang tertutup. Kalau nak bersembang dengan tetamu pun jarak-jarakkanlah sedikit. Tak perlulah duduk terlalu rapat.